Tanda yang ke-52. Ini berat sikit ni. Zakhrafatul masajid wattabahi biha. Bermegah-megah dengan masjid, menghias-hias masjid dan bermegah-megah dengan masjid. Ini berlaku tak berlaku ni? Berlaku lah. Tujuannya bila pelancong mari ke negeri kita, destinasi yang mesti dia pergi masjid. Kita bila pergi ceramah di masjid-masjid macam ni, imam-imam tanya ustaz macam mana hukum pelancong-pelancong masuk masjid. Saya kata kenapa tanya? Dia kata pelancong masuk masjid tengah hari lebih ramai daripada umat orang Islam masuk masjid. Orang Islam satu sah pun tak penuh, tapi pelancong 5 bas 10 bas masuk, sampai 1000 satu hari masuk masjid. Saya kata mujurlah ada pelancong, kalau tidak sunyi masjid kita. Kata apa? Ini sudah jadi alamat kiamat. Yang Nabi kita sebut memang betul. Nabi kita ni sadiqul masduq, takkanlah nak cakap yang tak betul, tapi peristiwa yang berlaku memang ada di hadapan kita. Pada prinsipnya masjid ialah rumah Allah untuk beribadat kepadanya dan dibina dengan harapan pahala dengan pembinaan tersebut. Memang orang bina masjid untuk pahala. Pada akhir zaman akan terdapat segolongan yang membina masjid dan menghiasinya. Setiap orang bersaing dalam kecantikan dan perhiasan masjid yang dia bina. Orang ni hebat, orang ni masjid dengan cara ni, masjid buat dengan kayu, yang ni dengan batu, yang ni dengan marmar, semuanya ada belaka. Allahu Akbar. Menunjukkannya kepada media, panggil saya surat khabar bagi kan? Masuk dalam majalah jurnal antarabangsa, dan juga mengganggu para jemaah daripada beribadat kerana mereka melihat pada perhiasannya. Duk tengok perhiasan, bunga tu comel, ini tulis saya apa, akhir sekali Allahu Akbar kau duk baca kau tulis saya atas tu. Ini tengok ni berat. Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah manusia bermegah-megah dengan membangunkan masjid. Hari ini kita bermegah membangunkan masjid, tapi tidak bermegah dengan mengimarahkan masjid. Karena itulah kita lihat sebahagian masjid, masya Allah, aktiviti penuh. Contohnya masjid kita ni, hari cuti penuh dengan jadual-jadual yang dibuat, aktiviti lain pula banyak. Ini jangan cakap bina masjid, imarahkan masjid, bukan mana bina, iaitulah memenuhkan umat Islam dengan masjid kita yang begitu hebat. Hadis ini daripada Abu Daud dengan sanad yang sahih. Beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah dinasihatkan agar berwaspada tentang menghiasi masjid dan menyebabkan terhalang daripada memenuhinya dengan amal ibadat, zikir, mengingati Allah dan mematuhi suruhan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abbas berkata, kata Ibnu Abbas, la tasdurpannaha kama zakhrafahal yahud wan nasara. Ibnu Abbas kata kamu akan menghiasinya masjid seperti Yahudi dan Nasara menghiasi tempat-tempat ibadat mereka. Ibnu Abbas bagi tahu. Dan hari ini memang terjadi sungguh-sungguh. Kadang-kadang masjid kita ni cantik lebih daripada yang sepatutnya. Al-Imamul Baghawi rahimahullah mengatakan, Yahudi dan Nasara menghiasi tempat-tempat ibadat mereka apabila mereka memutabalik dan menukar kitab-kitab mereka. Itu kata Al-Khattabi dalam bahasa Arab ni bertukar tempat. Al-Khattabi kata Yahudi dan Nasara menghiasi tempat-tempat ibadat mereka apabila mereka telah memutabalik dan menukar kitab-kitab mereka. Dan kata Imam Al-Baghawi, kaum Yahudi dan Nasara menghiasi gereja dan tempat-tempat ibadat mereka apabila mereka memutablik dan menukar kitab-kitab mereka, hilang agama yang benar dan menumpukan kepada perhiasan. Lebih kurang ya tafsir Baghawi dengan Khattabi ini, iaitulah tafsir yang menunjukkan kepada mereka bila start berhias apabila mereka menukar ajaran kitab mereka. Rahmatullahi alal jami'. Hari ini, zaman kita hari ini, apa kita kata muallif kita ni,
Menghiasi masjid datang dalam beberapa rupa. Apa jenis perhiasan yang ada? Seperti mengecat dinding dengan warna-warna berlainan dan melukis corak-corak dan motif, menghamparkan berbagai jenis permaidani, meletakkan pelbagai perhiasan dan lampu-lampu dihias mewah dalamnya. Ini telah mencapai satu tahap di mana sekiranya nilai perhiasan dan kos lampu-lampu mewah yang dihitungkan, ia mencukupi untuk membina beberapa buah masjid lain. Masjid lain kak, yang tu juta habis, beratus juta mungkin. Yang masjid kampung lain terpaksa kena kutip derma sendiri pula. Ni. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud kita mengabaikan, kita patut mengabaikan masjid dan tidak menghiasi dengan baik lah. Kena hias. Atau struknya yang tidak berkualiti dan tidak selamat. Tak, bukan makna kita orang panggil zuhud gitulah. Tetapi apa yang tidak dibenarkan ialah berlampau-lampau dan terlaluan dalam berhias. Dikatakan bahawa Abu Darda kata, "Iza zakhartum masajidakum," apabila kamu menghias masjid-masjid kamu dan mushaf Quran kamu, faddamaru alaikum, maka kemusnahanlah ke atas kamu. Ini kata-kata seorang sahabat Abu Darda. Jadi kalau kita duk sibuk, hari ni orang sibuk duk hias Quran, baca Quran tak sibuk, duk sibuk dengan hias.